kasih kepada Tuan Pengerusi memberi saya ruang dan peluang untuk menggulung sedikit sebanyak. Pada hari ini saya tekun mendengar pembahas-pembahas daripada setiap negeri, wakil daripada anak muda, wakil daripada wanita, hebat-hebat belaka. Dan ini alhamdulillah menunjukkan bahawa parti kita ialah parti masa depan. Kita punya lapisan barisan pembahas tadi, ada yang muka lama, ada yang muka baru, ada yang muda, ada yang muda dari segi idealisme perjuangannya. Kita lihat bahawa kita tidak tandus dengan pelapis-pelapis ya yang mampu menjadi pemimpin masa depan. Alhamdulillah, walaupun parti kita telah melalui satu keadaan di mana kita telah dikhianati, namun kita lihat pada hari ini kita tidak langsung merasakan kesan daripada pengkhianatan tersebut. Daripada segala perbahasan yang disampaikan tadi, kita dengar ada banyak isu yang dibangkitkan, daripada masalah kesihatan kepada masalah ekonomi, kepada masalah psikososial, kepada masalah unta tua masuk kemah pun ada. Yang ini menarik ya, sebab saya tahu bahawa paling ramai perwakilan, paling ramai pembahas yang nak cakap berkenaan dengan perkara ini tetapi teragak-ragak untuk menyampaikannya. Namun tahniah kepada pembahas daripada Perak yang menyampaikannya dengan cukup baik. Istilah unta tua dalam kemah, unta tua yang apa orang kata macam Belanda dapat tanah lah ya. Jadi itu istilah saya, Belanda dapat tanah, bagi sikit nak lagi dan sebagainya. Jadi inilah hasrat suara hati yang kita dengar sebenarnya, para pimpinan dengar. Cuma kita bukanlah apabila kita tak nak sebut tu, itu tidak bermaksud kita tidak ambil berat. Ianya bermaksud let's move forward. Kerana kita, itu bukan isu lagi buat parti kita. Ya, it is in the past. Ianya dah lepas. Dan kita sedia untuk maju ke hadapan. Saya juga dengar di antara pembahas yang bercakap berkenaan dengan penjajaran politik. Ini juga merupakan isu yang amat dekat di hati para perwakilan, para pemerhati, para ahli-ahli kita di akar umbi. Dan kita insya-Allah harus meletakkan keyakinan. Saya juga dengar para pembahas meletakkan keyakinan ke atas pucuk pimpinan kita untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelamatkan negara. Kita tahu bahawa negara kita ini dalam keadaan tenat. Ya, tidak perlu saya ulang lagi kerana semua pembahas telah cukup mengulang ya apa keadaan dalam negara yang mencerminkan bahawa negara kita ini dalam keadaan cukup tenat dari segala aspek. Ya, kalau kita kata dari sudut ekonominya tenat, dari sudut pendidikannya tenat, the lost generation dan sebagainya, dari segi masalah psikososialnya, pembahas wanita tadi bercakap tentang wanita yang di penderaan meningkat berlipat kali ganda sewaktu tempoh PKP dan sebagainya. Kita tahu negara kita dalam keadaan tenat. Kita tahu bahawa kita sebagai satu parti mampu untuk membawa negara ini keluar daripada kemelut tersebut. Bagaimanakah kita sebagai satu parti boleh menyiapkan diri ya dalam keadaan sekarang ini untuk mengambil alih dan membawa penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh negara pada hari ini. Saya kira itulah permasalahan yang harus kita hadamkan, bawa balik ke kawasan-kawasan kita, bawa balik ke akar umbi, bagaimana kita boleh mengisi kekosongan tersebut, bagaimana kita boleh mengambil alih dan menukar kebobrokan tersebut. Inilah yang harus kita kupas dan harus kita teliti apabila kita sampai balik ke akar umbi, ke cabang-cabang. Saya amat terkesan apabila Datuk Seri Presiden tadi memberi data 19 hari bulan Jun, iaitu semalam. Ya, di mana beliau menyatakan berkenaan dengan broad in date, ya, broad in date 15.3%. Yang mati without commodities, maksudnya tak ada sakit yang serius, 25%. Dan jumlah yang mati ya
umur di bawah 60 tahun ialah 47.2%. Ini satu data yang amat menakutkan ya. Kerana kita tahu bahawa keadaan pandemik COVID ini bukan saja-saja, bukan biasa-biasa, tetapi ia amat mencabar kemampuan kepimpinan untuk mencari jalan bagaimana nak selesaikan masalah ini. Kita ada masalah vaksin, kita ada masalah roll out yang lambat, kita ada masalah pemimpin yang tak faham masalah rakyat. Kita ada keadaan itu semua. Tapi cabaran bagi kita keadilan ya, untuk sama-sama kita mengisi kekosongan tersebut, bersedia untuk mengisi kekosongan tersebut, dan kita berdoa semoga Allah SWT beri kita jalan untuk kita mengambil alih, untuk kita menjadi alternatif kepimpinan buat negara ini. Saya juga dengar di kalangan pimpinan tadi, pembahas tadi yang bercakap berkenaan dengan kuatkan organisasi, rapatkan saf, tingkatkan kasih sayang, kembalikan mandat rakyat. Ini amat bertepatan sekali kerana apabila kita sudah dikhianati, amat penting bagi kita untuk meningkatkan kasih sayang, amat penting bagi kita untuk meningkatkan perasaan trust di antara satu sama lain. Kita sudah cukup berpecah apabila kita dikhianati. Sekarang ini kita perlu move forward as one. Kita perlu ada perasaan kasih sayang, meyakini di antara satu sama lain. Kita perlu rapatkan saf kita, ya, dan inilah yang dikehendaki oleh pimpinan. Dan terima kasih kepada para pembahas daripada perwakilan yang mengingatkan kita tentang perkara ini. Saudara-saudari, saya juga tadi teruja apabila mendengar bahawa cabang Ampang mendapat anugerah cabang yang rantingnya paling banyak, 102 ranting. Tahniah kepada cabang Ampang. Ini menunjukkan bahawa nak hianat-hianatlah, nak keluar-keluarlah, apa kami kisah, ya, kami akan terus memperkasakan parti. Inilah semangat yang ditunjukkan di Akar Umbi. Dan saya yakin bukan saja di Ampang, di Gombak, di tempat-tempat lain, di Sarawak, di Puncak Borneo, ya, di Sabah, di Ranau, malah di Pahang, di Indra Mahkota, kita ada punya semangat yang sama dan kita akan buktikan bahawa kita akan buat perkara yang sama dan kita akan ambil balik kerusi-kerusi yang telah dikhianati ini. Jadi saudara-saudara perwakilan, saudara-saudari, izinkan saya juga untuk menyampaikan hasrat wanita yang dibawa oleh yang diminta untuk dibawa oleh perwakilan wanita ke dalam kongres ini. Tuan Pengerusi Tetap, Wanita Keadilan telah mengadakan kongres dengan jayanya dengan mempunyai lebih 600 perwakilan dan pada 6 hari bulan Jun. Sepanjang 10 bulan saya mengambil alih tampuk kepimpinan. Selepas 17 tahun saya tinggalkan sayap wanita, fokus dan tujuan tumpuan sayap wanita ialah untuk reset semula sayap wanita, untuk memberi tumpuan kepada memastikan bahawa kita align semula nilai, kefahaman, aspirasi perjuangan, prinsip perjuangan, memahami semula deklarasi bermatang pauh, membetulkan arah dan hala tuju, menggilap idealisme, ya, dan menaja semula semua cabang-cabang yang telah lompong, yang telah rosak akibat pengkhianatan. Kita juga membina pelapis, Sri Kandi dan juga wanita muda. Dan inilah yang telah kita beri tumpuan sepanjang 10 bulan kebelakangan ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita lihat bahawa wanita telah bangkit dan wanita di seluruh negara menunjukkan bahawa mereka lebih bersemangat dan bersedia untuk menangani cabaran. Berpencak silat, langkah diatur, takkan berundur walau selangkah. Semangat wanita tak akan luntur, membujur lalu, melintang patah. Saudara-saudari, para perwakilan dan pemerhati sekalian, pada hari ini parti kita mempunyai ahli lebih daripada 1 juta orang. Lebih daripada 1 juta orang. Akan tetapi menariknya, wanita merupakan lebih dalam 39.5% daripada keahlian parti.
jumlah ahli wanita ialah dalam 408,000, 408,000 kesemuanya, di mana lebih 100,000 daripada jumlah keahlian wanita tersebut ialah daripada kalangan wanita muda. Jadi sebab itulah wanita memberikan antara tumpuannya ialah untuk menyiapkan pelapis dan menyiapkan wanita muda. Saudara-saudari perwakilan, wanita dalam parti ada merupakan tunggak kepada perjuangan kita. Kerana wanita berada dalam sayap wanita. Wanita juga berada dalam AMK. Wanita kita berada dalam cabang, dalam pimpinan cabang. Wanita kita juga berada dalam pimpinan negeri, dalam MPN. Malah wanita juga berada dalam MPP. Saya ingin ucap terima kasih kepada pimpinan parti di semua peringkat yang telah memberikan peluang kepada wanita untuk menyelahkan potensi yang ada pada diri mereka di mana saja mereka berada. Sama ada di cabang, sama ada di peringkat negeri, sama ada di MPP, sama ada di peringkat sayap AMK dan tentu sekali dalam wanita kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Saya sering mengatakan bahawa tugas wanita bukan hanya setakat membawa isu wanita dan isu keluarga. Kerana isu keluarga dan isu wanita ialah isu untuk semua. Bukan isu yang harus dibangkitkan oleh wanita sahaja. Kita tidak harus tolak ke tepi isu keluarga dan isu anak-anak kerana isu ini adalah isu yang dekat di hati kita semua. Ibu kita adalah wanita, anak perempuan kita adalah wanita, isteri kita adalah wanita. Maka harus kita sayangi dan harus kita beri mereka perlindungan dan harus kita bimbing mereka dan harus kita beri mereka peluang untuk mereka jadi sebaik-baiknya di mana saja mereka berada. Begitu juga wanita tidak harus terkongkong, limit ourselves dengan hanya bercakap berkenaan dengan isu wanita. Apa saja isu yang berkaitan dengan pembangunan negara harus juga dibangkitkan oleh wanita. Jadi it goes both ways. Wanita di mana-mana tidak harus limit kepada isu wanita dan isu wanita tidak harus hanya dibangkitkan oleh wanita. Saya harap itulah parti kita yang akan sama-sama menjunjung hasrat tersebut. Tapi alhamdulillah kalau berbanding dengan parti-parti lain, saya boleh katakan bahawa parti kita terkedepan. Parti kita antara parti yang paling gender sensitif. Kerana apa? Kerana kita punyai seorang ibu reformasi yang menjadi presiden parti begitu lama. Maka kita belajar dalam parti kita untuk menghormati kemampuan seorang wanita. Kita belajar dalam parti kita untuk memberi ruang kepada wanita. Dan itulah alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada negeri-negeri MPN yang memberi ruang dan peluang untuk wanita menjadi pembahas pada mewakili negeri pada hari ini. Alhamdulillah kita juga lihat bahawa pembahas-pembahas wanita mewakili negeri menunjukkan prestasi yang amat baik. Terima kasih kepada pimpinan negeri yang memberi peluang tersebut. Dan kita juga lihat prestasi pembahas wanita kesemuanya bagus, setanding, setara dengan pembahas-pembahas yang lain-lain. Saya juga ingin membawa usul daripada wanita di mana wanita ingin memastikan bahawa kita wanita menjadi a meaningful representation, perwakilan yang bermakna di mana-mana saja kita berada di semua peringkat. Kalau kita tengok kepada wakil wanita tadi yang berbahas mewakili wanita, itu is that the level of leadership that we have. Dan kita tidak takut untuk menampilkan lebih ramai lagi di kalangan pemimpin wanita. Sekarang wanita keadilan punya 11 kerusi dalam Dewan Rakyat. Ahli parlimen daripada wanita keadilan seramai 11 orang, satu sudah dihianati, tak apa, kita akan ganti. Dan insya-Allah para perwakilan, para pemerhati sekalian, kita sedang menyediakan 9 lagi ahli parlimen. Bukan calon, ahli parlimen. Kerana target wanita keadilan ialah pada PRU 15 nanti kita akan menang
20 ahli parlimen wanita. Kalau tuan-tuan tengok tadi pembahas wanita, itulah level yang kami ada dan kami yakin kita boleh menang 20 kerusi daripada semua kerusi keadilan bertanding, dan 20 itu adalah ahli parlimen wanita yang mewakili Parti Keadilan selepas PRU 15 yang akan datang. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari, perwakilan dan pemerhati sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sekretariat. Saya tahu ramai sekretariat kita, SUK kita yang tidak tidur malam sepanjang malam semalam kerana mengatasi masalah teknikal, menyiapkan link-link untuk semua perwakilan, dan alhamdulillah pada hari ini kita siap, kita lihat bahawa kita berjaya mengadakan kongres kita, dan insya-Allah saya harap kita dapat jumpa dalam majlis kongres yang fizikal, kalau bolehnya sebelum hujung tahun, kerana saya tahu kita cukup rindu untuk bertemu, untuk menatap wajah pejuang-pejuang, mengingati pejuang yang telah meninggalkan kita, mengingatkan diri kita tentang semangat aspirasi perjuangan kita, mengingatkan kita tentang reform, agenda reformasi, islah mastata'tu yang kita pegang. Semoga kita diizinkan untuk berkongres secara fizikal dalam masa terdekat. Sementara itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang yang kita sayang, jaga parti yang kita sayang. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.